Hai semua, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi untuk Market Outlook WTI, Gold and Dow. So, saya akan terangkan bagaimana price bergerak insyaAllah nanti pagi nanti. So, bila price bergerak, kita nak entry buy ataupun sell. So, jom tanpa melengahkan masa, kita tengok chart WTI dulu ya. Okay. So, yang mana ada position buy ataupun sell, so you all boleh perhatikan chart bergerak nantilah. So, saya hanya akan buat prediction menggunakan technical analysis, di mana saya ilmu-ilmu yang saya belajar untuk dapatkan MSTA, chartered orang cakap chartis. Okay, so qualified chartis lah. Okay, so kita tengok di time frame besar dulu. Okay, kalau kita tengok di daily okay, time frame daily ni, so kita tengok price dah close bawah trend line ya. Okay, kita nampak di sini. Di sini ada satu candle. Okay, trend line ni trend line daily So first point sini, second point sini. So daily punya candlestick yang ini dah close below trend line ni. So bila dia close below trend line dekat daily, tapi dia masih bullish lah. Kita tengok dia masih bullish tu. Kita tengok ke H4 dulu. Kalau katakan kita refer ke H4 punya time frame, price dah duduk di bawah MA 200, maknanya dia dah kira bearish ya. Dia dah kira bearish. Okay, dia baru cross. So kalau kita tengok di okay, daily, okay, H4. Okay, so kalau kita tengok price, okay, pergerakan price dah berada di bawah moving average yang saya mention tadi. Okay, kat mana dia nak pergi? Okay, kita nampak dia dah dalam keadaan bearish. So candle sekarang ni dia tengah buat dia masih belum menunjukkan pergerakan dia nak pergi ke arah mana. So berkemungkinan kalau dalam time frame besar, kita boleh tengok dia akan bergerak dalam time frame dalam range 71.688 7677. So okay, tapi kita expect dia membuat pergerakan menurun lah. Okay. Okay, so kalau kita tengok di lower time frame H1, okay, H1, H4. Okay, apa yang kita boleh buat? So kita nampak trend line ni, so dia berkemungkinan, okay, kalau kita tengok besar kat sini, dia dah close bawah dia punya support 71.182. So berkemungkinan besar dia akan turun mencari next support di bawah ni 70.667. Okay, so tapi kita kena tengok lower time frame dulu untuk orang cakap early confirmation. So kita tengok di H1. Okay, so di H1, okay, apa yang kita nampak dekat sini. Okay, okay, so dia akan turun macam ni. Let's say okay, kita nak trade macam mana? Sebab saya nampak, saya cakap awal tadi, nampak dia seakan-akan membuat sideways dekat sini nanti. Okay, so apa kita boleh buat? So kita tunggu market buka Isnin ni, sama ada price buka di atas 71.182 ataupun buka di bawah 71.182. If dia buka di atas 71.182, you all boleh buy and then TP di atas ni. Okay, TP di resistance 71.688. Then apa yang you all nak perhatikan? You all perhatikan reversal pattern untuk dia turun balik kat sini. Okay, so kenapa saya cakap kat situ? So dekat sini dia nampak tak trend line tu di situ. So kita expect kalau katakan dia tak full naik sampai atas, dia akan naik test trend line ni saja and then start buat penurunan, dia akan test sampai bawah ni balik. Okay, so kita kena perhatikan market pagi nanti dia buka macam mana. Dia buka atas support atas resistance 71.182, kita buy dulu. Kalau dia buka bawah, so kita sell terus. So 70.667 target kita TP.
Okey, so kita tengok di time frame 15 minit. Okey, jangan risau, di time frame 15 minit masih di bawah moving average 200, and then fast moving average saya dah cross ke bawah balik moving average 50 tu, so kita expect dia akan turun lagi lah. Okey, apa-apa pun kita kena tengok pergerakan price bila market buka pagi nanti, di mana kalau dia buka bawah macam saya cakap, bawah 71.182, kita continue sell. Kalau dia buka atas resistance 71.182, kita continue buy, and then kita TP di 71.688. Okay, itu untuk WTI lah. So kita nak trade macam mana. So dekat sini kita boleh draw satu trend line juga. Trend line di sini, di mana kalau dia melepasi trend line ni, dia buat pullback. Okay, price buat pullback, masuk balik ataupun test balik trend line, so kita boleh cari entry untuk buy. Okay, so di 71.688 kita cari entry. Bila dia dah sampai situ, kita cari entry untuk sell. Let's say kalau katakan price breakout ke atas, kita cari pullback, turun test balik, so untuk kita entry buy. Okay, so inilah cara kita trade. So dekat mana next destination kita nak TP adalah di sini. Okay, first di 72.665, saya kat sini pun boleh kita nak TP on 15 minit punya resistance. Okay, so kita perhatikan pergerakan price macam mana. Okay, ini option 1. Option 2, kalau dia buka di bawah, okay, buka di bawah, kita sell sampai sini. So kita cari reversal untuk dia naik balik. Let's say kalau dia break, kita sell, kita BE lah kita punya sell daripada atas. So kita tunggu TP dekat bawah ni. Let's say kalau katakan dia ada reversal, kita tunggu sell dekat kat mana, dekat resistance tu. Okay, macam tu. Ini option 2. Okay, so apa-apa pun kita tengok pergerakan nanti pagi. Okay, so kita beralih kepada gold pula. Saya percaya ada ramai yang minat untuk trade gold ni. Okay, so apa yang berlaku dekat gold ni, kalau kita tengok di time frame besar daily dulu, okay, dia tengah test balik moving average 200 tu. Dia baru touch moving average 200 di daily. Okay, dia masih dalam keadaan, kalau kata kita buat trend line, okay, trend line, kita nampak dia masih dalam keadaan bullish lah kalau kita ikut trend line. Okay, ni satu. Kita tengok intermediate punya trend line. Okay, intermediate punya trend line still belum break ke bawah. So let's say katakan esok price break this trend line daily ni, kita boleh continue sell. Okay, kita tengok di H4 dulu, adakah okay, H4 kenapa dia turun? Dia ada double top punya pattern dekat sini, pattern double top. So kalau kita ambil range ni, X to X punya TP, so kita tengok dia masih boleh turun sampai level sini. Okay, sampai level sini untuk kita TP sebenarnya. Okay, so dia masih belum test daily punya trend line. Okay, selagi dia masih belum test daily punya trend line, kita expected price ni akan turun test dulu. Okay, turun test daily punya trend line. Okay, okay, so kita tengok dia lower time frame, apa pattern dia dah buat, adakah dia okay, kalau kita tengok di H1 dia buat penurunan. So kita tarik Fibo. Okay, kita tarik Fibo. Apa kita nampak bila kita tarik Fibo ni, kita akan nampak, okay, so kita akan nampak dia dah test 61.8 untuk reversal punya cakap kita nak entry sell. Okay, so siapa yang entry ni dalam group eksklusif saya ada mention entry sell di sini. So dia dah turun kat sini, you all punya sell dari kat sini dah floating profit. So apa yang kita buat, kita BE. Okay, so kalau you all tak sempat nak BE, kita tunggu market buka esok, kita tengok pergerakan dia macam mana. So ini pergerakan di H1. Di H1 kita nampak dia last candle
nampak apa tu bullish candle. So dekat sini kita nampak dia dah buat apa tu orang cakap structure untuk turun lagi kemungkinan, tapi dia masih belum apa tu break previous low kat sini. Okey, belah kiri ni. Okey, belah kiri ni. Okey, tak apa, kita tunggu, kita expect dia sampai sini. Okey. Okey. So kalau katakan kita menggunakan Fibo untuk entry di sini. Okey. Okey, untuk entry di sini. So kita nampak dia dah buat dia dah test 50% punya level Fibo retracement ni. Okey, 50%. So kita boleh cari entry di mana di 38.2 ataupun 23.6. Okey, let's say market buka esok. Okey, then selagi price tak break new high, tak buat apa tu previous high dia dekat sini, dia tak buat new high, dia tak break sini, dia tak break resistance, kita boleh cari entry untuk sell. Okey, kita boleh apa tu tengok apa tu entry untuk sell. Okey, so dekat sini kita akan nampak 15 minit. Okey, perlu hati-hati sebab apa, kalau katakan dia buat kenaikan esok pagi, dia buat kenaikan, dia melepasi resistance, dia dah membentuk apa, double bottom. Bila double bottom, so kita tunggu dia buat pullback, kita entry buy, kita next TP dekat sini lah. Ini adalah structure macam mana untuk kita buy apa tu gold lah, position buy. So let's say katakan market buka, dia break ke bawah, okey, dia turun ke bawah, so you all boleh sell dulu, cari entry buy dekat bawah ni lah. Okey, dalam range yang ini. Okey, sebab ini adalah tempat TP sepatutnya daripada untuk time frame H4. Okey, satu lagi kita ada daily punya trend line ni. Okey, dekat sini you all cari TP, marking dulu daily trend line. So kita boleh apa tu orang cakap nampak pergerakan price tu kat mana kita nak TP nanti kalau kita sell. Okey, so kalau katakan you all apa tu pandai menggunakan Fibo retracement, you all boleh tarik macam ni, you all boleh tarik macam ni juga. Okey, boleh tarik macam ni. So you all nak sell, tunggu dekat 50% 38.2 ni untuk sell. Okey, so dekat mana you all TP, dekat ni 138.2, ataupun once dia touch daily punya trend line, you all boleh TP sell you all. Okay, so ni ada dua lah, semacam biasa saya akan bagi dua option. So kita kena tengok market buka, pergerakan dia mengarah ke mana dulu, okay, untuk kita buy ataupun sell. So perhatikan pergerakan price ni pagi nanti. Okay, okay, itu untuk gold. Untuk Dow okay, untuk Dow 30, okay, Dow 30 kalau kita ikut di daily okey, kita nampak kat sini dia buat pergerakan tapi masih okey. Kalau katakan intermediate ni, okey, nampak dia masih belum break lagi ke bawah di daily, dia baru test trend line ni daily-nya. So kita pergi ke H4, nampak dia solid test H4, tapi dia boleh pergi sebab apa, kita dah nampak dia buat break low ni, previous low tu dia dah break dah. Okay, so apa dia nak cari, kita ada nampak kat sini, ini adalah resistance MA200, support MA200 yang kuat. So dia boleh pergi ke bawah macam ni. Okay, okay, dia boleh pergi ke bawah. So daily pattern apa, okay, H4, okay, triple top. Okay, tak apa, kita tengok H1. Okay, nampak momentum dia kuat untuk turun, tapi kita jangan terus sell. Apa yang saya expect dia akan buat, berkemungkinan dia akan naik dulu, dia akan buat pullback. Sebab apa, dia dah turun candle merah tu. Okay, so dia akan naik ke 50%. Okay, and then dia akan turun balik. Itu first TP dekat sini lah. Second TP, you all cari dekat 100% ni. Once dia buat breakout 100%, you all boleh BE untuk TP jauh lah. TP jauh kat mana, kita boleh marking kita punya sini. Okay, dia buat breakout kat sini. So sini dia tak test lagi breakout level ni, so berkemungkinan dia akan test kat situ. Nampak okay, arrow tadi ada apa kat situ. Okay,
So dia boleh test sampai 34,489. Okay. So ini adalah untuk DAO. So apa yang you all perlu buat sebenarnya, daily pun you all kena buat support and resistance. Okay, support and resistance. Tak salah buat support and resistance. Okay, letak tukar colour lah. Katakan di daily, saya ambil selalu, saya pakai warna pink. Okay, dan okay, so kita tengok apa lagi support kat bawah. Okay, dekat sini ada satu, ada rejection dekat situ. Okay, so kita adjust lah bagi dia kena kat sini. Okay. Okay, so kita nampak kat daily macam tu. Okay, so ini di daily So kita pergi ke H4. Okay, H4 kita nampak kat situ. Okay, H4 kita buat dekat sini ada satu. So kita tukar colour properties. Okay, ini macam mana kita nak tanda support and resistance. Okay, save, done. Okay, ini adalah di H4 warna purple. Okay, so apa yang kita buat lagi, kita tanda lagi dekat sini ada satu. Okay, rejection dekat situ. Dekat candle ni ada rejection ni. Okay, so kita boleh perhatikan pergerakan price. So kenapa kita buat support and resistance ni? Untuk kita orang cakap tak loss in space. Bila kita trade, bila price turun ataupun naik, kita tahu ada rintangan dia perlu tempuhi untuk dia meneruskan perjalanan dia. So ini adalah rintangan-rintangan yang perlu dia tempuhi untuk dia sama ada turun ataupun kembali naik. Okay, so kita boleh perhatikan apa yang kita nak buat dekat halangan tersebut. Kita hanya perlu cari reversal ataupun cari breakout. So kalau katakan breakout, kita entry contoh macam ni dia close below 34 H4 punya support tu. So apa yang kita expect? Kita expect di M15. Cuba tengok M15 Okay, cuba tengok M15. So bila kita tengok M15, M1, H1 lah, H1. So apa yang saya nampak, kalau dia tak buka besok, dia tak naik, dia tak breakout ke atas support dia, resistance dia tu 34.660 tu, dia akan continue turun lah. So kalau katakan dia buat breakout, kita nak buy boleh, nak buy you all boleh scalping lah, TP dekat 78.6 dulu. Lepas tu kalau katakan you ada layer, TP lagi dekat 61.8. So bila dia sampai kat antara 61.8 ke 50% tu, kita cari reversal untuk dia turun pula, untuk kita cari sell dia. Okay, sebab apa? Di H1 nampak ada satu lagi dekat sini, ada satu lagi resistance dekat sini, support dekat sini, dia akan become resistance dekat sini. Okay, so ini adalah tempat-tempat kita target untuk kita entry sell. Okay, kita nak cari reversal. So kat sini pun kita nampak line dia tu bertindih dengan Fibo 50% tu. So kita cari kat situ. Okay, so first option, kalau kita tengok price buka untuk Dow, dia buat dia ada buat penurunan lagi, so kita boleh sell. Okay, kita boleh sell, and then kita boleh cari TP dekat, TP paling dekat bila dia touch trend line tu, daily punya trend line. So TP jauh sikit 138.2% level Fibo. So katakan esok pagi market buka pada paras atas resistance 34.660, kita boleh buy TP di 78.6% level Fibo. Okay, itu untuk Dow. So kalau you all nak trade dengan saya ataupun anak didik saya, you all boleh contact admin dalam ruang komen, ataupun you all boleh komen berminat untuk join saya trade ataupun nak belajar dengan saya. You all boleh tinggalkan ruang komen dalam YouTube channel saya nanti. Okay, so hopefully penerangan saya ni dapat membantu anda semua untuk start trade pagi nanti. Okay, so saya doakan semoga kita semua dimurahkan rezeki, diberkati dengan rezeki-rezeki yang kita cari, and then jaga diberikan kesihatan yang berpanjangan untuk kita meneruskan perjuangan mencari rezeki buat family kita. And then kalau ada lebih daripada rezeki kita dapat tu, InsyaAllah kita boleh tolong anak-anak yatim, kita boleh tolong orang yang susah. Okay,
InsyaAllah itu saja daripada saya buat kali ni. So kalau katakan you all dapati video saya membantu you all, tolong share link ni supaya kawan-kawan yang lain dekat luar sana yang masih mencari-cari apa yang dia orang boleh buat ketika pandemik ni, nak berniaga pun tak boleh. So dia orang boleh start belajar untuk trade. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye. Kita semoga berjumpa kembali nanti.